sebelum kita mulakan ni nak ucapkan tahniah dululah kepada skuad Harimau Melaya. Apa perasaan hang pula pada ketika ini? Satu perkataannya. Ya. Satu perkataannya lifted. Setelah apa yang terjadilah dua perlawanan awal ni, aku tak banyak harapan, tetapi disajikan dengan hadiah sebegini rupa adalah satu perkara yang dah buat aku rasa lifted, dah buat aku rasa mungkin 3 kaki di awangan terapung, kan. Aku tak tahu bila aku akan experience benda ni lagi, tapi buat masa sekarang aku nak enjoy perasaan ini yang aku tengah alami. Aku cuba fikir, pernah apa lagi contoh malam-malam yang aku experience emosi seperti ini? Satunya, dia lain cerita ya. Contoh tahun lepas kita buat World Cup final. Game tu dramatik. Tapi game tu kita tak ada apa-apa stake. Game tu kita tak ada penglibatan. Bukan pasukan kita, bukan negara kita, bukan pemain-pemain yang kita sayangi dan sanjungi yang bertarung. Kita sebagai penggemar bola sepak menikmati perkara tersebut. Tapi dari segi emosi yang kita dapat bila we have a direct stake in the game, dalam otak aku boleh fikir, okay, final Piala Malaysia 2018 Perak, okay, lawan Kyrgyzstan hari tu, aku dan hang ada di stadium. Kemenangan hari ini juga, kebangkitan Malaysia, World Cup qualifier dulu yang AFF menentang Indonesia, Thailand. Tetapi bila aku fikir balik, Faiz, all those ecstasy, pentasnya jauh lebih kecil daripada pentas hari ini. Pentas hari ini ada Piala Asia, Faiz. Ada ingat, entah aku ada satu, ini pelik sikit lah, tapi aku dah macam perasaan deja vu. Bukan deja vu, kalau deja vu perasaan yang lebih kurang sama, tapi ni tak sama, tapi dia mengingatkan aku kepada dulu masa tahun 2018 aku pernah tengok World Cup kan, di mana satu situasi Korea telah pun tersingkir dan seterusnya menentang Jerman yang disifatkan lawan yang mungkin 2 kali ganda lebih kuat daripada Korea ketika itu, tetapi mereka berjaya dengan jaringan last minute daripada Son Heung-min. Son Heung-min, ingat dia dah buat perkara yang sama. Perlawanan ketiga group stage, menjaringkan gol kemenangan saat-saat akhir. Tetapi ada satu lagi gol selepas itu yang menutup skrip yang sama daripada berulang, Kish. Kita nak mula tadi, kita dah bersetuju. Kita nak mula dengan man of the match kan? Sebelum kita membicarakan dengan lebih mendalam tentang Bola Itu Live hari ini, tentang perlawanan tadi, kita start dengan very simple basic question. Siapa pemain terbaik? And by the way, selalunya soalan ni bukan soalan susah nak jawab. Selalunya. Tapi hari ni punya susah, Faiz. Hari susah. Ada punyalah beberapa susah calon hari ni. Macam ni. So siapa man of the match untuk hang? Aku cakap satu, man of the match aku, dan hang akan cakap man Aku of the match satu, hang. Lepas tu kita bagi honorary mentions kepada pemain-pemain lain yang kita anggap layak untuk mendapatkan penganugerahan ini. Pada aku, man of the match tak lain tak bukan Stuart Wilkin. Aku rasa pemain terbaik Malaysia di Piala Asia. Pemain all terbaik 3 games Malaysia di Piala Asia, dia dengan Dion, dia dengan Dion lah untuk mendapatkan title tersebut, dia dengan Dion. Tapi untuk perlawanan tadi khususnya Stuart Wilkin, my brother. Macam mana lagi aku nak katakan bahawa pemain muda daripada Sabah ini taklah terlalu muda, tapi menginjak ke usia yang agak matang. Aku rasa 2-3 tahun lepas kita kurang kedengaran, ataupun kita tak akan fokus, kita tak akan menjangkakan, tidak ada dalam pemikiran kita bahawa lagi 2 tahun 3 tahun midfield general yang kita cari-cari untuk mengemudi bahagian tengah itu dengan lebih ekstensif. Aku akan beritahu tadi kenapa aku sebut perkataan ekstensif. Akhirnya kita jumpai dalam Stuart Wilkin. Sebelum ini kita diberi pengharapan melalui Syamil Kuti. Persembahan dia yang aku ingat 2018-2019 tu sangat luar biasa. In the middle of the park, kita ada Brandon Gunn juga di sana kan, yang menjadi antara midfield terpenting. Dan sebelum ini di peringkat kelayakan, terutamanya kita ada Nur Azam Aziz, pemain Seri Pahang. Tapi nama-nama lain ini aku sifatkan sentiasa ada noise
yang menyelubungi nama-nama ini setiap kali mereka dipanggil ataupun setiap kali mereka diberikan peluang bermain. Contoh dia Syamil Kuti, orang mempertikaikan minit permainan dia di peringkat kelab. Brandon Gunn, umur dia lah, kelajuan lah, apalah macam-macam lah. Aku pun tak faham juga sentimen. Brandon Gunn ni special sebab selalunya orang kritik dia tu, dia bukan berasaskan argument tetapi sentimen. Jadi susah untuk betulkan orang-orang yang suka memainkan sentimen. Dan seterusnya kita ada siapa tadi, seorang lagi aku sebut, Nur Azam Aziz. Ramai orang cakap tak cukup fit lah, tak cukup laju lah untuk international football. Tetapi Stuart Wilkin ada a little bit of everything. Dia boleh bermain holding ketika dimahukan. Dia sangat lasak ketika bola tidak berada dalam kawalan pasukan dia. Dia sangat proaktif ketika menyerang. Boleh memberikan umpanan-umpanan final ball. Boleh juga menjaringkan gol daripada jarak jauh. Aku rasa ini quite solid lah. A little bit of everything. Sehingga kan Huang In-bom dan Lee Kang-in dan juga Jong Woo-yong tak ada yang special daripada mereka di tengah pada malam ini. Stuart Wilkin, I mean, selain perlawanan hari ini the reason aku sifatkan dia sebagai pemain terbaik Malaysia overall di Piala Asia adalah kerana Stuart Wilkin dalam situasi tekanan tinggi, dikala ada beberapa rakan sepasukannya yang mungkin sedikit gugup, yang mungkin sedikit nervous, yang mungkin melakukan beberapa kesilapan, Stuart Wilkin tak ada tunjuk tanda kesilapan langsung ataupun tanda ketakutan langsung. Lawan Jordan tu Faiz, banyak kali je dia dapat bola, dia terlepas bola, tapi dia tak pernah dia tak pernah stop showing up. Bila defense nak build up, dia akan sentiasa cari ruang dan tunjuk tangan dia, saya di sini bersedia untuk menerima bola. Walaupun ada tekanan, walaupun ada pressure, walaupun baru tadi saya lepas bola, tapi saya akan kembali dan saya bersedia semula untuk. That quality, bukan kita je yang nampak benda tu. Even the ex-pros, Datuk Lim Tiong Kim, Datuk Zainal, Stanley Bernard, everyone sees that. Subra, and bagi aku, even di dalam detik-detik kesukaran Malaysia di Piala Asia season ni, campaign ini, Stuart Wilkin stood out. Dan hari ini adalah like the kemuncak, the climax, di mana dalam satu malam yang gemilang, and aku suka hang pilih dia sebab tonight would be easy to pick anyone else. Kerana limelight, lampu fokus tu dah kat ramai orang lain, Faizal Halim lah, Darren lah, Romel Morales lah. The light is on everyone else. Tapi dalam diam-diam, he was still yang menggerakkan sensational performance. Satu-satunya mata kita di pentas Piala Asia 2023 ini adalah Stuart Wilkin. Kalau aku, Stuart Wilkin adalah pemain pilihan aku for the whole Piala Asia untuk Malaysia. Tapi exclusively untuk hari ini, again, sangat sukar untuk aku nak pilih ni. Tapi pilihan peribadi aku adalah Dominic Tan. Wow, Dominic Tan. Faiz. Monstrous performance. Return of the King. Dominic Tan, kalau hampa faham trajektori kerjaya dia, kalau hampa faham perjalanan yang dia lalui sepanjang 1 tahun lepas, kalau hampa ada tonton interview yang kita buat dengan Sean Selvaraj, dan kalau anda ada mendengar kata-kata Datuk Ong Kim Swee dalam episod special yang kita release semalam, kesemuanya tertumpu kepada bagaimana Dominic Tan memiliki mentaliti yang cukup resilient, yang cukup kuat, antara yang terbaik. Kerana dia pernah melakukan kesilapan, kerana dia pernah dimaki, dicaci sehinggalah rakan sepasukannya yang terpaksa keluar nak defend Dominic Tan. Sehingga Datuk Ong Kim Swee sendiri terpaksa keluar untuk backup pemainnya. Begitu teruk dia dikritik suatu ketika dahulu. Tetapi prestasi dia hari ni, Faiz, aku tak tahu nak cari perkataan nak describe. Every bit of titisan peluh dilepaskan di atas padang. Tak ada simpan-simpan. Tak ada simpan. Every bukan 50-50, Faiz. Kadang-kadang 30-70 tackle pun dia masuk. Dia letakkan kaki dia, letakkan muka dia, dia letakkan betis dia. He was putting his body on the line.
dan itu membantu pasukan negara hari ini? Aku ingat dalam beberapa minggu terakhir ini kan kita banyak bercakap tentang Malaysia di Piala Asia. Dalam banyak komen daripada sahabat-sahabat Bola Itu Live kita yang mengatakan bahawa kekecewaan mereka kadang-kadang tu bukanlah bertitik tolak daripada kekalahan, tetapi cara pasukan itu kalah. Aku kira mungkin apa yang dimaksudkan oleh sahabat-sahabat Bola Itu Live kita itu adalah dengan performance yang macam Dominic Tan ni. Aku percaya kalaulah kita tak dapat gol terakhir daripada Romel tadi dan keputusan akhirnya menjadikan ia 3-2 kemenangan kepada Korea Selatan, tetap hang akan pilih Dominic Tan juga. Oh kan? yes. Kan? Jadi itu yang dimaksudkan dengan apa yang selalu kita dengar daripada penyokong-penyokong Harimau Melaya lah. Tapi ya, memang terjadi sebelum bermulanya perlawanan tadi. Aku ada Twitter takeover, X takeover lah, di mana aku memberikan ulasan di laman X Astro Arena. Dan sejurus sebelum perlawanan itu dimulakan, aku kata macam ni, ada quartet yang quartet yang antara yang terbaik di Piala Asia kali ini. Kita ada Song Heung-min, diketuai oleh Son Heung-min daripada Spurs. Kita ada Lee Kang-in, pemain kesayangan Luis Enrique di PSG. Kita ada Cho Gae-sung yang top scorer Michelin ketika ini di Liga Denmark kan. Dan akhir sekali kita ada Lee Jae-sung yang memasuki mungkin tahun ke-5 dia di Bundesliga. Sekarang ni bersama-sama dengan Mainz, sebelum ni dengan Holstein Kiel. Macam mana ni nak stop keempat-empat pemain ni? Adakah kita boleh stop keempat-empat pemain ni? Itu pertanyaan aku sebelum perlawanan bermula di laman X. Dan ternyata itu terjawab. Tidak ada gol open play langsung. Betul. Mereka hanya set piece ketika-tiga gol mereka, termasuk satu penalti. Oh betul satu corner, satu free kick, all 3 goals set piece. bukan dari open play. Bukan dari open play. Maknanya job done. Job done. So man of the match, pilihan kau Stuart Wilkin. Aku Dominic Tan.